InsyaAllah video saya kali ini ada sedikit kelainan, iaitu saya ingin react satu video yang sangat-sangat luar biasa. Tonton sehingga habis. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana anda sedia maklum, video saya kali ini saya lebih hendak react secara terus tentang satu video yang telah dirakam dan dimuat naik oleh saudara Isham Jalil yang membicarakan tentang kejatuhan ringgit dan juga masalah ekonomi yang sedang melanda negara ini. Dan Isham Jalil seperti mana yang anda tahu merupakan mantan Ketua Penerangan UMNO sebelum digantikan oleh Datuk Seri Azalina Osman Said. Dan Isham Jalil ini, kalau anda yang tidak tahu, dia merupakan orang kuat mantan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita ada krisis seperti ini, nombor satu ialah cari root cause dulu. Betul? You have to find the root cause. So, you kena tanya kenapa orang bawa keluar 3 bilion daripada stock market, dan kenapa ringgit, benda ini mengakibatkan ringgit jadi 4.64. So, you got to know the root cause dulu. Yang ini saya memang setuju dengan Isham tanpa bahas. Kita memang kena cari root cause ataupun punca akar. Kenapa ringgit kita jatuh? Kenapa orang bawa keluar duit mereka daripada negara ini? Dan masa video ini dirakamkan, ringgit kita masih lagi berada pada paras RM4.64 berbanding dengan 1 US dollar. Hari ini sudah RM4.68. Bermaksud nilai ringgit kita telah menyusut 0.04 sen sejak video ini telah dibuat. So, apa dia root cause tu? Bila kita dah identify root cause tu, baru kita cari jalan penyelesaian. Jangan kita bagi tadi, saya tak setuju dengan kenyataan. Kamu revisi, kamu cakap semalam, tak apalah, tunggulah, nanti kan lepas ni, hujung tahun ni ringgit stabilize balik, kita okey balik. Tak boleh macam itu. Itu defeatist punya cara itu. We have dalam kajian, kita kena jadi proaktif. Bila ada masalah, kita kena tengok, cari root cause dan cari penyelesaian. Lagi sekali, saya setuju dengan Isham tanpa bahas. Kegagalan kita untuk mengenal pasti masalah, untuk mengakui masalah itu wujud, akan menyebabkan kita tidak akan mampu untuk menyelesaikan apa jua masalah. Dan apa disebutkan oleh Isham tadi memang benar-benar mengecewakan. Iaitu bila Rafizi kata, tak apalah, kita tunggu hujung tahun, ringgit akan naik balik dan sebagainya. Itu merupakan kenyataan orang yang telah pun berserah kepada takdir, telah pasrah dan sebagainya, tanpa ada sebarang plan, sebarang tindakan yang konkret untuk mengatasi masalah. Ini sangat-sangat menakutkan, tuan-tuan sekalian. We have ministers who don't know what to do. Itu isunya sekarang ini. Salah satu daripada root cause yang saya nampak adalah krisis kepercayaan, trust deficit. Ini analis, tak boleh tunjuk muka dia. Oh, dia buat analis juga. Ini awak profesional. Kita ada seorang ekonomis in the house. Now, krisis kepercayaan ni, orang buat keluar duit sebab dia tak percaya ekonomi kita. Dia tak percaya kerajaan hari ini macam mana ada plan untuk dapat new sort of growth. Nanti bila kita hutang kita dah sampai 60% macam itu. So itu daripada segi ekonomi. Lagi satu, inilah dia root cause-nya ialah apa yang Isham Jalil nak sampaikan kat sini. Pelabur-pelabur tak yakin dengan kerajaan ini. Seolah macam kerajaan ini seperti mana yang saya selalu kata, mereka tidak ada apa-apa perancangan. Mereka ini ibarat headless chicken. Mereka tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak buat apa, duk lari sembrono macam tu je, tapi tanpa sebarang dasar, visi, strategi dan juga tindakan yang konkret. So, pelabur-pelabur pun tengok kita macam tak tahu nak buat apa, mereka pun tak yakin lah masalahnya, betul tak? Kita sumber kita kurang. Lepas tu perbelanjaan kita tinggi, kita berhutang. So mereka buat keluar duit. Itu daripada segi ekonomi. Dan satu lagi daripada segi politik. Saya tanya kawan-kawan, investor daripada dalam dan luar negeri. Saya banyak kawan, dulu saya pergi Wharton, kawan saya banyak kerja kat Wall Street. Saya masih berhubung dengan mereka. Saya tanya dia, kenapa dia tak nak masuk Malaysia? Atau jawapan dia apa? Sebab nombor satu, dia kata macam tak menarik. Nombor dua, dia tak sure berapa lama kerajaan ini boleh bertahan. Yang tak menarik itu kan, saya naklah salahkan Rafizi juga sebenarnya. Dia yang dok kata saham-saham tempatan dekat bursa kita ini tidak menarik. Tidak ada daya penarik untuk menarik pelabur-pelabur luar untuk datang melabur dekat bursa kita. Agaknya itulah disebutkan oleh Isham itu pun. Dan nombor duanya, dia kata kerajaan ini tak tahu sampai bila boleh bertahan. The thing is, tuan-tuan sekalian, daripada awal lagi pembentukan kerajaan perpaduan madani ini, memang ramai yang telah menjangkakan kerajaan ini tidak akan dapat bertahan lama. Sebab
Kenapa? Sebab Perdana Menteri telah melantik timbalannya yang ada masalah dengan perbicaraan dekat mahkamah. 47 kes prima facie. Bahkan benda ini telah ditanyakan pun oleh wartawan Bloomberg. Akak Bloomberg tu kan, ditanyakan kepada Datuk Seri Anwar, kenapa anda lantik timbalan yang ada masalah mahkamah macam ini? Kalau Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi didapati bersalah dan sebagainya, dan apa you nak buat sekarang ini? You ada plan B tak? Siapakah gantikan dan sebagainya? Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim macam biasa, dia tidak jawab persoalan tersebut. Bahkan dia koyak lagi pada ketika itu. Itu masalahnya. Benda-benda inilah yang mengakibatkan berlakunya defisit kepercayaan oleh pelabur-pelabur luar, oleh investor-investor di seluruh dunia terhadap negara kita ini. Mereka nampak negara kita ini memang tidak ada hala tuju, dan setiap tindakan dan juga keputusan yang dibuat oleh kerajaan negara ini memang bermasalah dan boleh dipersoalkan. Ini realiti. So, nombor satu, dia tak pasti sama ada kerajaan hari ini boleh bertahan ke tidak. Dan sebab kalau ada pertukaran kerajaan, alternatif tu lagi teruk. Ini mereka cakap, bukan saya cakap. So, saya bagi root cause ini. Ya ke? Siapa-siapa dalam kerajaan boleh address trust deficit ini daripada investor. Bukan saya nak condemn atau kritik. Well, you need to address this thing. So, kembalikan kepercayaan. Yang ini saya kurang bersetuju dengan Isham. Dia kata konon-kononnya kawan-kawan di Wall Street tu kata kalau berlaku pertukaran kerajaan, kerajaan yang akan mewarisi kerajaan ini adalah lebih teruk. Which is, saya rasa pandangan anda itu salah, Wahid Isham. Jangan lupa, ketika zaman Perikatan Nasional Muafakat Nasional menerajui kerajaan ini, pentadbiran negara ini berada keadaan yang boleh katakan sangat stabil juga, walaupun terdapat gangguan di luar di kiri dan kanan, terutamanya oleh orang-orang seperti anda. Dan kemudiannya, kalau kita ingat, ekonomi negara kita adalah yang paling berkembang dekat rantau Asia Tenggara pada tahun 2022 dengan pengembangan sebanyak 8.7% purata. Tertinggi di rantau ini. Dan ini menunjukkan manifestasi betapa investor-investor luar ini sebenarnya yakin dengan kerajaan negara kita ini sebenarnya ketika zaman Perikatan Nasional. Jadi kalau anda nak kata kerajaan yang bakal mewarisi sekiranya kalau Pakatan Harapan Barisan Nasional ini terturun, yang kerajaan yang baru itu lebih teruk, saya rasa itu satu pandangan yang boleh dikatakan agak tersasar. Dan saya tak yakin pandangan itu disokong dengan fakta dan data yang jitu sebenarnya, Wahid Isham. Mereka bawa keluar duit sebab mereka takut macam ni. Lepas tiap-tiap tukar kerajaan ganti dengan kerajaan Perikatan Nasional. Kerajaan Perikatan Nasional ni macam kerajaan, ada orang kata macam kerajaan Taliban, betul? Orang PAS dalam itu ada kat situ. Lepas tu awak ingat bila kerajaan yang dikuasai oleh PAS ni, investor nak masuk ke tidak? Yang ini saya nampak Isham sebenarnya dia sangat-sangat prejudis terhadap PAS. Kalau anda tidak tahu, Wahid Isham, negeri Kedah ialah negeri di bawah Perikatan Nasional. Dan negeri Kedah ini mencatatkan pelaburan masuk tertinggi dekat negara ini di kalangan semua negeri dekat Malaysia 2 tahun berturut-turut. So adakah anda nak kata, oh pelabur takkan masuk kalau ada PAS di dalamnya? Okey je Kedah, banyak je pelaburan masuk. Ini adalah catatan daripada Perbandaran Negara tau. Bukan kita sembang kosong. Laporan media pun ada masalahnya. Jadi, sifat prejudis anda terhadap PAS ini saya rasa perlu ditangani dengan baiklah sebenarnya. Dan bila anda kata tentang kerajaan PAS ni kerajaan Taliban, saya rasa benda itu bukan sentimen di luar sana. Kan? Bukan sentimen para pelabur. Pelabur tak ada masalah. Anda kata kalau sentimen itu berlaku, ekonomi kita ketika zaman Perikatan Nasional yang ada PAS di dalamnya itu akan merudum lebih teruk berbanding sekarang. Tapi okey je. Macam saya sebutkan tadi, ekonomi kita adalah yang terbaik di rantau Asia Tenggara ini pada tahun 2022. Jangan lupa dalam kerajaan itu, bukan ada UMNO saja, tetapi ada juga PAS di dalamnya. Jadi di situlah kita nampak macam satu prejudis yang saya rasa perlu ditangani dalam minda Isham Jalil ini terhadap PAS sebenarnya kalau ikutkan. Jadi benda ini bukan kisah PAS ataupun tidak, Taliban ataupun tidak. Dia nak tengok sebuah kerajaan yang mempunyai hala tuju yang cantik, yang mempunyai dasar yang kukuh, yang mempunyai visi yang jelas, yang mempunyai strategi yang mantap. Mereka tengok itu. Mereka nak satu benda yang ada clarity. Kalau setakat kita ada satu Perdana Menteri, katalah seperti anda sebagai contohnya Isham, tetapi sekiranya kalau anda mengetuai satu kerajaan yang seperti mana Pakatan Harapan Barisan Nasional ketika ini, yang tidak ada hala tuju, dan masalah juga yang akan berlaku masa itu, betul tak? Sebab pelabur-pelabur akan lihat kerajaan anda ini sebagai kerajaan yang tidak ada hala tuju dan mereka pun jadi macam tak nak melabur dekat negara ini because of that uncertainties.
Jadi kepada Isyam, saya harap anda tolong buangkan persepsi dan juga prejudis anda terhadap PAS itu. Dan seandainya kalau anda betul lah orang luar di sana yang mengatakan bahawa PAS itu Taliban, anda kena betulkan notion tersebut. Sebab lagi sekali, kalau PAS itu Taliban, saya cakap terus terang, ekonomi kita ketika Perikatan Nasional memang akan merudum teruk. Dan kalau betul PAS ini Taliban, tidak akan ada standing ataupun sleeping Buddha dekat Kelantan tu masalahnya. Dah lama dah kena roboh, Tuan Isyam. Jadi, apa-apa hal pun, apa yang disebutkan oleh Isyam Jalil ini sebenarnya lebih kepada, saya rasa, campuran antara apa yang disebutkan oleh para investors dengan apa yang dia cuba hendak sampaikan naratif kepada masyarakat. Bahawa konon-kononnya kalau ada PAS ini whatsoever, benda itu akan menjadi masalah. Dia tak sebut bersatu, dia sebut PAS. Sebab saya tak tahu apa dendam Isyam terhadap PAS. Sedangkan ketika dalam kita bersama-sama dalam Muafakat Nasional dan sebagainya, hubungan kita dengan Barisan Nasional, dengan UMNO baik saja, tak ada masalah. Sebab tak tahulah, mungkin dia bengang kerana bosku masih lagi berada dalam penjara ke sebagainya. Tapi itu bukan salah PAS. Cumanya, anda kata kalau Isyam ini menjelaskan tentang pelabur tidak masuk kerana ada PAS dan sebagainya, benda itu memang tersasar dah. Sayang tahu, sebab video ini bermula dengan cantik, di mana kita nampak Isyam cuba untuk menjadi check and balance dengan betul, di mana dia tunjuk dah kita perlu mengenali apakah punca akar tentang permasalahan ekonomi yang tengah melanda negara ini, dan dia address dengan agak betul berkenaan dengan kerajaan yang tidak stabil, kerajaan yang mungkin akan berpecah bila-bila masa. Tetapi bila dia just masuk pasal PAS, tiba-tiba pula dikaitkan dengan PAS di Taliban dan sebagainya, di situ kita nampak sedikit kecelaruan lah. Jadi kepada Isyam Jalil, apa-apa pun saya harap jika selepas ini anda memberikan apa-apa ulasan, tolong berikan ulasan dengan lebih objektif, kan? Tak ada masalah, anda tak mesti perlu sokong PAS dan sebagainya. Tetapi kalau nak bagi ulasan, tolong bagi ulasan dengan benar-benar menyelami apakah masalah yang tengah berlaku dalam negara ini, terutamanya dari segi ekonomi dan juga politik. Dan suka ataupun tidak, PAS tidak terlibat langsung dengan apa masalah yang tengah berlaku pada ketika ini. Because PAS is not the government yet. PAS masih lagi belum berada dalam kerajaan itu, dan basically-nya kita pun dah banyak kali kata, kita memang tidak akan mengambil alih kerajaan macam itu sahaja selepas PRN whatsoever. Itu pun Isyam dah salah dah. Sebab kerajaan tidak akan bertukar selepas PRN. PRN ini adalah untuk negeri, bukan untuk pusat. Di situ pun Isyam sudah melakukan satu kesilapan yang boleh katakan, orang kata apa, silly mistake sebagai seorang yang sepatutnya mempunyai sedikit pengalaman dalam dunia politik berbanding dengan saya. Tapi apa-apa pun saya hendak puji Isyam juga kerana beliau at least cuba untuk address masalah tersebut. Cuma mungkin adalah beberapa pandangan beliau yang agak tersasar dan saya perlu membetulkan pandangan-pandangan tersebut. Apa-apa pun minta maaf kepada Isyam sekiranya kalau video ini sampai kepada anda dan anda mungkin kurang berpuas hati dengan apa yang saya sebutkan. Tetapi saya perlu sebutkan juga kerana kita saling membetulkan antara satu sama lain dan kita saling cuba untuk mencari jalan terbaik bagaimanakah untuk menyelamatkan negara ini daripada masalah-masalah ekonomi yang telah dicetuskan oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional pada ketika ini. Tapi nak baca mana Isyam? Kerajaan ini kan kerajaan you all. Dan bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah sampai Abang Jamil mampus.